Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung lagi kita punya perbincangan untuk bab 5 fungsi trigonometri. Untuk hari ini kita akan belajar untuk mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent bagi sebarang sudut dalam satah X. Okey. Kali ni kita nak masukkan masuk pula handphone. Okey, hari ni kita nak masukkan tentang sin theta, cos theta, tangent theta dalam satah kartes, iaitu dalam paksi X dan Y. Okey, sebelum ni cikgu pernah explain bahawa di dalam topik trigonometri ini kita akan berjumpa dengan 3 orang kawan baik, iaitu siapa nama kawan baik tu? Yang 3 orang ni. Kita akan jumpa dengan sin theta, cos theta dan tangent theta. Okey, sin theta, cos theta, tangent theta. Okey, dan awak dah pernah jumpa dah dulu masa awak belajar penyelesaian segitiga. Okey, awak dah belajar penyelesaian segitiga bila dia terlibat dengan sudut tegak. Okey, awak boleh kira sudut di sini. Okey, dan awak juga dah diperkenalkan tentang sisi hipotenus, sisi opposite yang bertentangan dan sisi adjacent yang bersebelahan. Okey, jadi daripada gambar rajah ni kita come out dengan dia punya rumus mudah untuk sin, cos dan tangent, iaitu sin theta rumusnya adalah SOH. Okey, so opposite perkan dengan hipotenus. Cos theta adalah kah. Jadi adjacent perkan dengan hipotenus, dan tangent theta adalah toa. Maksudnya opposite perkan dengan adjacent. Okey, so kah toa. Okey, so hari ni kita nak tengok kedudukan so kah toa ni dekat dalam satah kartes. Okey, so satah kartes adalah satah yang ada paksi X dan Y. Itu cikgu dah mention banyak kali. Okey, jadi cikgu akan lukis paksi X dan Y yang besar dekat sini. Okay, sebab banyak kita nak buat ni, jadi kita perlukan ruang yang besar. Ini Y, sini X. Okey, dan hari ni kita akan berikan nama pada setiap bahagian dalam satah kartes. Kalau awak tengok satah kartes ni sekarang dia ada 4 sukuan. Ni suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita numbering dia berdasarkan arah lawan jam. Okey, so cikgu akan letakkan tag dekat situ. Okey, ni cikgu kata tadi suku pertama. Ini adalah suku kedua. Ini adalah suku ketiga. Ini adalah suku yang keempat. Suku Wish, tak nampak pula. Okey, baru nampak. Okey, so sekarang kita akan buat satu bulatan besar. Okey, yang mana cikgu nak bagi tahu kat sini, awak andaikan. Okey, ada satu titik yang berputar, yang mutar-mutar pada satah kartes kita. Okey, ada satu titik yang berputar. Okey, so titik tu berputar. Circle challenge. Tak jadi. Buruk bentuk cikgu punya bulatan. Tolong jangan kutuk, jangan kecam. Okey, jadi titik yang berputar ini dia memberikan beberapa koordinat. Okey, dekat sini dia bagi koordinatnya adalah 3, 4. Okey, dekat sini dia bagi koordinat dia -3, 4. Kat sini dia bagi koordinat dia -3, -4. Kat sini pula dia bagi koordinat dia negatif pula 3, -4. Okey. Okey, bayangkan yang bulat-bulat ni, okey, yang titik ni sebenarnya titik yang sama. Okey, cuma dia ada 4 perhentian. Okey, dia ada 4 perhentian. Dan jarak dia antara titik tengah dengan lokasi perhentian dia ni, setiap satu jaraknya adalah sama. Okey, maksudnya apa? Maksudnya jarak antara tengah ni
Okey, titik tengah untuk satah kates ataupun titik sifar. Okey. Jarak dia antara titik sifar ni dengan titik pada hujung bulatan ini adalah jejari bagi suatu bulatan. Setuju tak? Jejari kan? Jejari kan? Titik tengah pergi ke lilitan. Kan jejari bulatan. Okey, so cikgu nak cantumkan dia Okey. Gariskan dia. Toing. Pergi sini. Pom. Allah tak kena. Ni pun pergi kat sini. Pun pergi kat sini. Ini anda kata kena lah ya. Okey. So sekarang ni ini adalah jarak. Sebab cikgu kata tadi, jarak antara titik tengah dengan titik ini tadi adalah jejari bulatan. Maksudnya samalah setiap satu jarak dia. Okey. Jadi cikgu bagi jarak dia sekarang adalah 5. Okey, so jejari bulatan kita 5. Jadi setiap satu ni 5. Okey. Ingat tak lagi bila kita ada satu garisan dan kita ada paksi X, apa nama sudut kat tengah ni? Apa nama dia? Nama dia sudut apa? Sudut rujukan. So kita akan guna sudut rujukan ni, kita akan cari sudut rujukan untuk setiap satu sukuan dan kita akan kaitkan dia dengan sin theta, cos theta dan tangent theta. Okey. Mohlah kita buat. Cikgu tanda dulu kita punya sudut rujukan. Okey, sudut rujukan sentiasa positif ya. Sudut lah. Okey. So sebab sekarang ni kita nak kaitkan dengan sin, cos, tangent. Tak cantik kalau kita tak ada segitiga. So kita jadikan dia macam segitiga. Sebab dia kan ada kaitan dengan segitiga, bersudut tegak. Okey, kita jadikan dia macam segitiga. Ush, match pula. Cikgu buat kat kelas tak jadi. Simpang siu cikgu punya garisan. Okey. Alright. So, kita nak sekarang ni berdasarkan titik, setiap satu titik ni kita akan bagikan nilai untuk adjacent dan opposite. Walaupun kita guna teorem Pythagoras. Okey, walaupun kita guna teorem Pythagoras, tapi ingat ya, koordinat yang diberi ini juga memainkan peranan. Okey. So, kita nak bagi dia punya nombor. Untuk yang bahagian sini, dia punya adjacent dia berapa? Kita ambil nilai X dia, iaitu 3. Yang opposite, kita ambil nilai Y, 4. Sama juga sudut yang sini. Okey, yang adjacent dia kita ambil nilai X, iaitu negatif 3. Opposite dia kita ambil 4. Okey, nilai Y dia. Kemudian sudut yang sini pun sama. Adjacent dia kita tulis negatif 3 yang sama. Okey, dia punya opposite adalah negatif 4. Okey, untuk yang ini, adjacent dia 3. Opposite dia negatif 4. Dah siap. Makanya sekarang kita nak masukkan sin, cos, tangent. Okey, sin. Apa formula sin? Theta. O per H. Untuk sukuan yang pertama, sin theta sama dengan O per H. O kita adalah 4. H kita 5. So, 4 per 5. Okey, sin. Cos. Cos theta kita. Cos adalah A per H. So, A kita 3, H kita 5. Jadi 3 per 5. Okey, last sekali tangent. Tangent theta. Okey, tangent theta toa. Opposite perkan dengan adjacent. So 4 per 3. Buat yang sama untuk sukuan yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, sukuan yang kedua, kita cari dia punya sin theta pula. Okey, sin theta O per H. O kita 4, H kita 5. So 4 per 5. Ya Allah, kenapa cikgu terus pergi ke tangent theta? Excited ni. Cos theta. Cos theta adalah A per H. So, A kita negatif 3, H kita 5. So, negatif 3 per 5. Tangent theta, toa 4 per negatif 3. So, 4 per negatif 3 maksudnya samalah dengan negatif 4 per 3. Okey, next. Kita pergi sukuan yang ketiga. Untuk sukuan yang ketiga pula, sin theta berapa? Sin theta O per H. O kita negatif 4, H kita 5. So, negatif 4 per 5. Cos theta. Cos kita A per H. So, negatif 3 per 5. Okey, tangent theta. Tangent theta O per A. O kita negatif 4, A kita negatif 3.
So, negatif 4 per negatif 3, maksudnya kita boleh cancel yang negatif. Dia akan jadi 4 per 3 sahaja. Okey, untuk tangent theta. Okey, 4 per 3. Mana 3 kita menyorok? Mana? Okey, kat situ. Nampak tak? Okey. Ni Y Y dah terpotong kepala. Okey, untuk sukuan yang keempat pula, kita buat yang sama juga lagi. Sin theta. Okey, sin theta kita O per H. So, ni sudut kita. O kita negatif 4, H kita 5. So, negatif 4 per 5. Cos theta kita. Cos. Okey, A per H. Okey, 3 per 5. 3 per 5. And then last sekali tangent theta. Tangent theta kita adalah O perkan dengan A. So, negatif 4 per 3. Okey, siap. So, sekarang perhatikan semua maklumat yang duduk di setiap sukuan. Cikgu nak awak cari yang positif. Sebab kita kan sentiasa jadi positif. Okey, so cari yang positif. Mana yang positif? Okey, sukuan pertama. Apa yang positif? Semua positif kan? Okey, so semua. A. All. Semua. All. Okey, untuk sukuan yang kedua. Mana yang positif? Sin theta sahaja yang positif. Oh Allah. Okey, so sin theta. Sin. Okey. Nampak tak? Sekejap nampak, sekejap tak nampak. Okey. Untuk yang tangent theta ni, sekejap kita kat sebelah lah. Annoying lah rasa. Okey, 4 per 3. Yelah, sekejap tertutup, sekejap terbuka. Menyampah betul. Okey, untuk yang sukuan yang ketiga ni pula. Okey, mana yang positif? Tangent theta. Ya Allah, yang kita menyampah yang positif. Okey, tangent theta. So, tangent theta. Okey, untuk sukuan yang terakhir, sukuan yang keempat, apa yang positif? Kita ada cos theta. Okey, so cos theta positif. Jadi yang awak kena ingat adalah ingat yang mana positif. Ingat nilai sin, cos, tangent yang positif duduk dekat mana. Okey, ingat yang tu. Sebab dia akan sangat-sangat membantu awak nanti bila awak nak kena kira sudut theta. Okey? Kenapa juga kata sudut theta? Okey, sekarang ni ialah ini adalah sudut rujukan. Awak tengok sudut rujukan je kan. Nanti bila exam dia bagi awak sudut theta. So awak kena back kepada basic sudut theta. Dia ada sudut positif dan sudut negatif. Ikut banyak mana dia berputar. Okey, banyak mana dia berputar. Sudut rujukan ni hanya untuk kita tandakan saja, untuk memudahkan kita nak mencari sudut positif dan sudut negatif, iaitu sudut theta tu tadi. Okey, so penting sangat-sangat untuk awak ingat yang positifnya duduk di mana. Jadi kita ada akronim. Akronim. Kita ada akronim, kita bagi nama. Sebab ni semua sudut positif, kita bagi nama yang positif. Okey, apa nama positif kita boleh buat? Okey, kita ada all, kita ada sin, kita ikut turutan sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Korang ni bukan boleh, cikgu tak tulis kan, boleh lah pening. Okey. Tengok cikgu yang pening. Okey, sukuan yang keempat. Cos. Okey, jadi kita nak yang positif kan, kita bagi akronim yang positif, iaitu A, all, aku, S, sin, suka, T, tangent, tolong, K, cos, kawan. Positif kan? Okey, aku suka tolong kawan. Siapa yang tak suka tolong kawan? Semua suka tolong kawan. Okey, cikgu pun suka tolong kawan. Kadang-kadang kita tolong kawan sampai kita pun tak tertolong. Betul tak? Okey, so ini ada akronim yang awak kena ingat. Aku suka tolong kawan. Okey, so aku, all, maksudnya semua yang duduk dekat sukuan 1 ni semua nilai dia positif. Okey, and then suka, sin. Sin saja yang positif di sukuan yang kedua. Tolong, tangent. So tangent saja yang positif di sukuan yang ketiga. Cos, so cos saja yang positif di sukuan yang keempat. Kat mana kita nak guna benda ni? Barulah kita masuk dekat soalan. Kan, bebel-bebel panjang-panjang cikgu ni tak tengok soalan. Tengok soalan penilaian kendiri 2. Okey, penilaian kendiri 2. Okey.
Untuk soalan satu ni sama cara buat dia macam cikgu buat yang mula-mula tadi, yang cikgu lukis bulatan besar, and then dia bagi jejari 17 unit, kemudian dia bagi setiap titik awak tanda titik, lepas tu cari nilai sin cos tangent bagi setiap titik, exactly macam yang ni. Okey, so cikgu tak akan explain dah. Sekarang kita pergi ke nombor 2. Okey, nombor 2. Kat sini kita nak pakai yang mana positif, yang mana negatif. Nak mula positif dulu ke nak mula negatif? Ni dah negatif ni, negatif ni, negatif ni. Kita mula yang positif dulu. Positif, dekat soalan nombor 3 ada yang positif. Tada! Okey. Tu soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3, dia kata jika sin theta sama dengan 12/13 tanpa menggunakan CV atau kalkulator. So, kalkulator buang. Jangan buang, simpan tepi. Okey, hitung nilai-nilai yang mungkin bagi cos theta. Cos theta. Okey. Tarik nafas. Kita akan guna pakai apa yang kita dah belajar. Muhlah kita buat. Okey, kejap ya. Cikgu ambil ruang sikit. Okey. Tu tak payah tengok nota tu, nota form 4. Korang bukan boleh, pantang nampak. Okey. So apa soalan nombor 3 kita? Boleh tak cikgu tak sebelah menyebelah, sebelah menyebelah? Boleh ke tidak? Kalau tak ada kita tak bawah lah. Okey. So sin theta sama dengan 12/13. Catat. Catat. Okey, sin theta kita adalah 12/13. Oh, lupa nak perkenalkan. Ni penilaian kendiri 2. Muka surat 118 bersambung ke muka surat 119. Okey. Penilaian. Perlu ke cikgu tulis benda ni? Oh, perlu. Jika tak boleh refer kan? Betul tak? Kendiri 2. Okey, muka surat 118 sampai 119. Ini adalah soalan nombor 3. Okey. Okey. So, sin theta kita adalah 12/13. Dia suruh cari nilai-nilai yang mungkin bagi cos theta. Nampak tak sin theta kita positif? Adik-adik. Okey, bila positif, ya Allah, sia-sia cikgu tulis, korang tak nampak. Nampak tak cikgu tulis tadi? Okey, sin theta kita positif. So, bila dah masuk je bab ni, maksudnya dapat je soalan. Tulis, lukislah satah ke atas, bahagikanlah 4 sukuan. Kena buat, wajibel. Okey, inilah sebenarnya yang kita nak belajar dalam trigo. So, kenalah buat. Sini X, sini Y. Okey. Lepas tu, keluarkanlah kita punya sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Apa akronim kita tadi? Aku suka tolong kawan. So, sin theta yang positif duduk kat mana? Sin yang positif duduk kat mana? Dia duduk kat sukuan 1 dengan sukuan 2. Buat garisan. Okey, dia duduk kat sukuan 1 dengan sukuan 2. Kita buat garisan. Kita buat titik-titik supaya jadi segitiga sebab sin kan? Okey. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh gunakan teorem Pythagoras untuk kita lengkapkan setiap sisi. Sin theta formulanya adalah so opposite perkan dengan hypotenuse. Maksudnya 12 ni adalah nilai untuk opposite dan 13 ni adalah nilai untuk hypotenuse. Okey, so opposite kita ambil yang sukuan pertama. Okey, opposite kita yang ini adalah 12, hypotenuse kita adalah 13. So boleh tak kita nak cari adjacent? Boleh sangat. Teori Pythagoras. Okey, untuk cari adjacent, okey, kita nak cari adjacent, maksudnya awak kena square rootkan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan jangan tunggu jawapan, ambil kalkulator tekan. Okey, sebab ada orang yang dia tak rasa pun kepentingan kalkulator, dia beli kalkulator sehari sebelum exam. Masa exam kalkulator tu betul-betul tak penting. Sebab dia tak tahu cara nak guna. Okey, tolakkan 12 kuasa 2, square root kan jawapan. So, awak akan dapat jawapan dia 5. Okey, maksudnya dia punya nilai sisi yang bersebelahan adalah 5. Okey, dah siap. Kalau sini 5,
Maksudnya di sini masih sama 13. Di sini 5 ke negatif 5? Rasanya negatif 5. Kenapa negatif 5? Sebab di sini nilai X dia adalah negatif. Okey. Sudut adjacent kan kita ambil nilai X. Sudut pula, sisi adjacent, sisi yang bersebelahan. Okey, yang belah sini masih lagi dalam kawasan positif Y. So sini adalah 12. Okey. So hanya melibatkan sukuan 1 dengan sukuan 2 je ya. Sekarang kita akan gunakan kawasan yang kita dah conteng ni untuk keluarkan dalam soalan dia nak cos theta. Okey, kita akan keluarkan untuk cari cos theta. So cos theta yang pertama dalam sukuan 1. Cos theta formulanya adalah kah A per H. So A per H yang pertama, A adalah 5, H adalah 13. Dah siap. Okey. Cos theta yang kedua, koma kan je lah. Koma kan je. Kalau nak buat sebelahan boleh, tak ada masalah. Okey, and then yang kedua, untuk sukuan yang kedua, cos, okey, adjacent kita dah jadi negatif 5 perkan dengan hypotenuse kita 13. So negatif 5 per 13. Dah siap. Senang gila soalan ni, tak keluar exam pun agaknya. Tapi manalah tahu, sebab kadang-kadang soalan yang keluar ni dia lebih pada nak uji awak punya kefahaman. So mungkin dia boleh keluar. Okey, kita bagi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia bagi yang negatif pula. So kita akan tengok kat mana tangent ni positif. Kita pakai yang selain daripada tu. Tu idea dia. Okey. So diberi tangent theta sama dengan negatif 24/7. And then dia bagi ni. Wow, dia bagi culat. Maksudnya dia limit kan dekat mana yang boleh kita ambil dia punya nilai untuk tangent theta tu. Okey. Then tanpa menggunakan sifik atau kalkulator. Okey, sekali lagi tentukan nilai bagi sin theta. Dia sebenarnya dia tak bagi guna kalkulator ni, maksudnya dia tak nak awak tekan yang macam ni tau. Yang kira tadi boleh lah pakai. Okey, dia tak nak awak kira negatif tangent theta and then masukkan negatif 24/7. Okey, and then awak dapat sudut. Dengan menggunakan sudut ni awak pun masuklah sin theta. Tu awak dapat nilai. Dia tak nak awak buat yang macam tu. Okey, dia tak nak awak buat yang macam tu. Tu maksudnya jangan guna kalkulator sebab boleh terus dapat jawapan. Okey, dia nak ada jalan kerja. Okey, so kita salin soalan. Soalan nombor 4 ya. Nombor 4 pula. Nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalannya adalah dia bagi ke awak tangent theta sama dengan negatif 24/7. Kemudian dia bagi kawasan yang boleh diukur adalah antara sudut kosong sehingga sudut 180 darjah. Maksudnya separuh bulatan je. Okay? Soalan dia nak sin theta. Bawah ni kita catat lah. Ini soalan dia nak sin theta. Alright. So first step apa dia sayang? Sayangku buat paksi satah kartes. Kemudian bahagikan sukuan. Okay, so kita buat satah kartes kita. Sini X, sini Y. Ini sukuan 1, ini sukuan 2. Jelas, ini sukuan 3. Ini sukuan 4. Okay, lepas tu akronim kita. Aku suka tolong kawan. Okay, kemudian dia bagi tangent yang negatif. Okay, kat mana tangent positif? Sukuan 1 dengan sukuan yang ke-3. Jadi tangent negatif duduk kat mana? Tara, duduk kat sini lah. Okey, tempat yang dia tak positif. Kawasan ni cikgu tanda. Okey, sini dengan sini. Okey, kemudian